warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar tingkatan 1. Cikgu harap pelajar semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan sentiasa menjaga kesihatan. So hari ini kita nak pergi kepada topik iaitu lakaran. Cikgu akan ajar secara teori secara teori. Harap pelajar semua dapat faham. Okey, bila dalam teori ni kita kena fokus. Dalam topik lakaran, kita ada lakaran pictorial dan juga lakaran. Apa itu lakaran pictorial? Ialah gambar kasar objek sebenar yang dilihat daripada berbagai arah ataupun pandangan sudut. Dan lakaran adalah lukisan awal atau lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas tanpa bantuan alat melukis. Jadi alat melukis ni banyaklah seperti pembaris, pensel, jangka lukis, pemadam dan lain-lain lagi lah. Okey. Ini adalah lakaran dan juga lakaran pictorial. Okey, seterusnya kita tengok apakah peranan lakaran. Okey, so peranan lakaran ni ialah yang pertama kita nak tengok lakaran ni penting untuk menunjukkan konsep proses awal atau produk, proses pembinaan, macam mana bahan dibina, kos bahan pembinaan dan juga dia boleh mempercepatkan pembangunan konsep. Okey, kemudian kita akan nampak ilustrasi awal, komposisi komponen, medium komunikasi dan juga eksplorasi visual. Okey, dan last sekali ialah penyelesaian perincian visual. Jadi maksud di sini sebelum kita mereka cipta satu produk, kita kena nampak dulu bayangan dia, macam mana bentuk dan bayangan. Jadi lakaran ni sangat penting lah, sangat-sangat penting. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis lakaran, jenis-jenis lakaran. Okey, lakaran ada dua jenis, lakaran peribadi ataupun contengan. Okey, kemudian lakaran penerokaan. Kepada lakaran tu kita explore dia punya bentuk dia. Kemudian lakaran teknikal, dia lebih kepada lakaran yang melibatkan teknikal seperti lakaran oblik, lakaran isometrik, lakaran perspektif. Okey, kemudian lakaran perkembangan idea. Jadi perkembangan idea ni, idea yang pertama lakaran dia macam mana, idea kedua lakaran macam mana, idea ketiga lakaran. So itulah pada perkembangan idea. Kemudian lakaran persembahan, kita nak persembahkan dekat orang, macam mana lakaran bentuk lakaran tu, serta lakaran digital. Okey, lakaran digital ni adalah lakaran berbantu komputer. Contoh macam AutoCAD, contoh macam CAD-CAM sekarang kita ada, ataupun sekarang kita ada Google Sketch, kita ada SolidWorks dan lain-lain lagi. Itu dipanggil lakaran digital. Okey, next kita pergi pada teknik lakaran pictorial. Okey. So teknik lakaran pictorial ni dia seakan-akan macam lakaran teknikal ataupun lukisan teknik, tetapi dia tidak menggunakan peralatan teknikal seperti pofacet, protektor, jangka lukis, semua tidak. Dia hanya menggunakan pensel, pemadam dan tangan saja. So kita panggil sebagai freehand. Okey, ada beberapa jenis teknik lakaran. Yang pertama, kaedah asas lakaran itu garisan pendek ataupun garisan terus 2 titik. Boleh tengok dalam gambar tu lah. Itu kita hanya freehand saja, tidak menggunakan pembaris ataupun apa-apa saja alatan bantu untuk menggariskan dia. Okey, yang kedua ialah lakaran oblik. Okey, lakaran oblik dalam bentuk 3 dimensi. Kalau kita ada sudut pandangan yang berbeza-beza lah, atau kita lagi sebagai oblik cavalier. Right? Okey, so next kita pergi pada yang C, iaitu lakaran isometrik. Yang mana lakaran isometrik ni dia menunjukkan keseluruhan pandangan objek tu dalam bentuk 3 dimensi dan bentuk dia lebih menarik lah daripada bentuk lakaran oblik tadi. Okey, dan yang seterusnya D ialah lakaran perspektif. Okey, lakaran perspektif ni lebih kepada lakaran yang menyamai pandangan manusia, pandangan cicak dan juga pandangan elang. Okey, so pandangan objek tu dia lebih lagi menarik daripada isometrik dan juga daripada oblik. So nanti kaedah-kaedah ni cikgu akan terangkan dalam kelas kita yang akan datang. So hari ni kita nak mengenal sahaja jenis-jenis lakaran. Okey, seterusnya ialah lakaran bulatan, lengkungan dan elips. Langkah melangkah bulatan tu dalam darjah tu lah. So dia ada langkah-langkah dan kaedah-kaedah dia yang akan cikgu terangkan di kelas akan datang. So yang ketiga dan yang terakhir sekali ialah lakaran silinder dan kon. Iaitu macam mana kita nak melakar bentuk kon dan bentuk silinder. Ada step-step. Harap sabar.
Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada gaya visual lakaran. Okey, so gaya visual lakaran ni lebih kepada macam mana kita nak nampakkan lakaran kita lebih menarik, lebih realistik, lebih nampak macam objek yang sebenar. So ada beberapa teknik yang kita akan gunakan. Yang pertama iaitu teknik yang dipanggil sebagai rendering. Ya, rendering ni bermakna teknik yang menghasilkan gaya visual agar lebih menarik. Render ni kita akan nampak dia punya bentuk yang sebenar dia. Okay, kemudian kesan cahaya dan bayang, yang mana dalam bentuk objek tu kita akan nampak lah bayang-bayang dia kat mana supaya dia nampak lebih real dan cantik. Suka cikgu nak terangkan kepada pelajar semua tentang lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Okay, kita tahu lakaran 2D ni lebih kepada satu pandangan saja, iaitu kita akan nampak pandangan atas dan juga pandangan hadapan ataupun pandangan sisi sebuah objek. Itu saja. Tapi kalau lakaran 3D ni lebih kepada gambaran sebenar objek tu. Ya, kita akan nampak dia punya permukaan, panjang dia, lebar dia dan tinggi dia kita akan dapat. Okey, so dalam pemilihan lakaran terbaik, lakaran ni mesti mempunyai persamaan berbeza dari segi elemen yang memenuhi kehendak pengguna. Dan elemen tu adalah seperti garisan, bentuk, tekstur, saiz, warna dan juga arah. Sangat penting kita tahu ya. Okey, bila kita dah membuat lakaran, kita dah buat render, kita dah warnakan produk objek produk kita tu, jadi kita kenalah memilih kriteria pemilihan lakaran. Okey, dan antara kriteria-kriterianya ni kena ingat sebab selalu tanya dalam exam. Okey, antaranya seperti yang pertama menarik perhatian pelanggan. Okey, yang kedua warna mesti seimbang dan sesuai. So macam warna tu kenalah dengan produk tu. Okey, bentuk mesti mudah dihasilkan. Maksudnya kalau kita lukis tu bentuk melengkung, nanti bila kita buat objek tu mesti bentuk dia melengkung. Okey, yang keempat mesti mempunyai nilai estetika. Maksudnya dia mesra pengguna, menarik ya, dan boleh dijual. Okey, dan yang kelima ialah maklumat lakaran yang lengkap. Maklumat ni kita ada dia punya label seperti bahagian-bahagian dia, ukuran dia, jarak dia, tajuk dan ada fungsi dia kat situ. Okey, dan last sekali ialah kita kena ada borang penilaian pelanggan untuk mendapatkan pandangan dan pendapat pengguna tentang lakaran yang kita dah buat tu. Apa pandangan diorang, apa pendapat diorang, supaya kita boleh improve kita punya lakaran tu jadi lebih lagi cantik dan menarik. Okey, jadi ada beberapa perkara yang kita perlu titik beratkan dalam borang penilaian pelanggan ni ya, supaya mutu dan kualiti produk kita lebih tinggi lah. Okey, antaranya seperti bahan yang digunakan. So daripada lakaran kita akan dapat bahan yang digunakan. Okey, kemudian penyambungan yang digunakan. So kita akan nampaklah jenis-jenis penyambungan, jenis kemasan produk, okey, fungsi produk dan elemen yang digunakan. Okey, so daripada lakaran juga kita boleh membuat penambahbaikan. Ya, daripada lakaran tu sebelum kita buat produk, daripada lakaran tu sendiri kita boleh buat penambahbaikan. Okey, dan penambahbaikan yang perlu kita ada ialah kita perlu yang pertama memenuhi citarasa pengguna yang terkini lah, mengikut trend semasa. Yang kedua, dan kemudian dapat menyaingi produk-produk di pasaran yang sedia ada. Serta yang keempat, mengikut kehendak pasaran semasa. Jadi kita punya produk nanti tak ketinggalan zaman, tak terkebelakang ya. So daripada lakaran tu penting ya, untuk menilai produk kita lebih serasi dengan yang lain. Okey, so cikgu harap pelajar semua dapat memahami teori topik kita hari ini berkaitan dengan lakaran. Okey, so dapatlah cikgu simpulkan kat sini bahawa lakaran ni ada banyak jenis ya, ada banyak jenis, banyak teknik ya, banyak kaedah. Okey, dan lakaran ni juga apabila kita dah selesai, kita nak mencantikkan dia pun ada banyak jenis dan juga kaedah bagaimana kita nak cantikkan lakaran kita untuk kita persembahkan dekat orang ramai. Dan juga daripada persembahan tu juga kita boleh menilai lakaran kita ni adakah lebih sesuai mengikut semasa ataupun tidak. Ya, cikgu harap pelajar semua dapat memahami teori dengan baik. Jika tak dapat, sila ulang balik
video cikgu ni supaya pelajar lebih faham dan lebih jelas. Okey, dan cikgu harap pelajar dapat menjawab kuis yang cikgu sediakan dalam Microsoft Form, ya. Dan kuis ni kita akan masukkan untuk markah final nanti, ya. Dan jangan lupa tekan submit. Okey, bye.